Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Anda bersama saya Zarul Fahmi Khairuddin dalam platform membincangkan mengenai tragedi MH17. Kami bawakan ke studio tetamu jemputan bekas Panglima Grup Artileri Pertahanan Udara Dato' Husin Tahak untuk membincangkan dengan lebih terperinci mengenai peluru berpandu yang digunakan untuk menembak pesawat malang MH17 itu. Oleh itu, pastikan terus bersama kami untuk kupasannya. Bertemu seketika nanti. Kita mulakan dengan laporan ini terlebih dahulu. Pasukan khas siasatan tragedi pesawat MH17 dari Malaysia tiba di Kiev, Ukraine awal pagi tadi. Mereka dijangka berada di situ selama seminggu bagi menjalankan kerja-kerja siasatan dan tugas pasca tragedi. 131 delegasi itu tiba di lapangan terbang antarabangsa Borispol, Kiev pukul 4 pagi waktu tempatan. Mereka menaiki pesawat sewaan khas Malaysia Airlines MH5002. Delegasi terdiri daripada 131 anggota pelbagai agensi termasuk Majlis Keselamatan Negara, PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia. Turut serta 10 imam dari pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang akan terlibat secara langsung dengan proses pengurusan jenazah penumpang Muslim. Delegasi diketuai Pegawai MKN Khairil Hilmi Mukhtar. Mereka dijadual mengadakan pertemuan dengan warga kedutaan Malaysia di Ukraine hari ini. Aktiviti seterusnya dijangka dimuktamadkan selepas pertemuan terbabit. Delegasi ini turut disertai Dr. Muhammad Akmal Saleh yang fasih berbahasa Ukraine. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Ahmad Syabri, cik kehadiran Dr. Muhammad Akmal dengan kelebihannya itu akan memudahkan lagi proses komunikasi dengan pihak-pihak yang berkenaan di Ukraine. Dr. Muhammad Akmal kini merupakan pegawai perubatan pediatrik di Hospital Ampang. Beliau sebelum ini pernah menghabiskan masa selama 7 tahun belajar dalam bidang perubatan di Rusia. Sementara itu, pasukan penyelamat terus bertungkus lumus mencari mayat-mayat mangsa yang terkorban di lokasi terhempasnya pesawat MH17 di Ukraine. Serpihan pesawat dan mayat bergelimpangan di sekitar kawasan berkenaan di Donetsk. Merujuk kepada pasukan penyelamat berkenaan, kira-kira 180 mayat telah ditemui. Pasukan penyelamat itu disertai sebahagian besarnya anggota pihak berkuasa tempatan dan sukarelawan pekerja dari Lombong Arang Batu di kawasan berhampiran. Mereka kelihatan memberikan tumpuan teliti ketika mengumpulkan mayat dan mengenal pasti mayat. Tiada pasukan penyelamat dari Rusia maupun Ukraine dilihat di kawasan berkenaan. Ada laporan media menyebut kotak hitam kedua yang ditemui semalam seperti juga kotak hitam yang pertama yang ditemui sehari sebelumnya telah dirampas oleh kumpulan militan tetapi mereka tidak dapat mengesahkan spekulasi itu. Anggota penyiasat yang dihantar kerajaan Ukraine dan Pertubuhan Keselamatan dan Kerjasama di Eropah OSCE telah diberi akses untuk ke lokasi kemalangan. Mereka berkata perbincangan berkaitan bersama militan tempatan sedang berlangsung dan mereka berharap kumpulan penyiasatan antarabangsa akan mengambil alih usaha penyiasatan itu. Dalam pada itu, kumpulan pertama pemerhati antarabangsa tiba di timur Ukraine namun tidak dibenarkan menghampiri lokasi tragedi oleh pemberontak pro-Rusia. Delegasi seramai 30 orang dari Pertubuhan Keselamatan dan Kerjasama Eropah OSCE yang diketuai Timbalan Ketua Misinya Alexander Hack tiba di Rabaul untuk melihat sendiri kesan tragedi. Tetapi usaha mereka untuk mendapatkan maklumat terperinci dihalang oleh puak pemberontak pro-Rusia yang menguasai wilayah terbabit yang hanya membenarkan mereka seketika di lokasi sebelum menghalau delegasi ESCO keluar dari kawasan terbabit. Menurut Alexander Hack, apa yang sempat mereka perhatikan adalah kawasan tragedi tidak diurus dengan baik. Puak pemberontak turut memberi amaran kepada mereka agar mengikut arahan atau berdepan tindakan keras pemberontak pro-Rusia itu menyifatkan Rabaul bukanlah berada di bawah kuasa Ukraine tetapi sebaliknya di bawah pentadbiran sendiri yang dikenali sebagai Republik Rakyat Donetsk. Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa sebelum itu menghantar permohonan kepada kerajaan Ukraine untuk membantu dalam penyiasatan kes ini
Namun apabila pasukan penyiasat tiba, mereka menghadapi pelbagai halangan di wilayah yang bergolak itu. Pesawat Malaysia Airlines MAS MH17 yang terhempas di Ukraine dekat sempadan Rusia dipercayai ditembak jatuh menggunakan sistem peluru berpandu Buk yang dibangunkan pada era Soviet Union dan Perang Dingin. Buk merupakan peluru berpandu jarak sederhana dari permukaan darat ke udara. Ia digerakkan dengan kenderaan di mana hanya 5 minit diperlukan untuk menyediakan bateri tembakan dan ia boleh bergerak semula dalam 5 minit berikutnya. Itu sedikit mengenai latar belakang Buk ataupun peluru yang digunakan untuk menembak MH17. Kami bawakan ke studio bekas Panglima Grup Artileri Pertahanan Udara Datuk Hussein Tahak untuk membincangkan perkara ini secara lebih mendalam. Terima kasih Datuk kerana sudi untuk bersama kami pada petang ini. Baik Datuk, mungkin sebelum kita terus kepada persoalannya, mungkin boleh secara ringkasnya boleh Datuk perincikan sedikit Grup Artileri Pertahanan Udara, apa peranannya? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih kepada RTM kerana menjemput saya pada petang ini untuk bersama-sama berkongsi pengalaman. Ya, Grup Artileri Pertahanan Udara merupakan satu ketumbukan sistem pertahanan udara tentera darat yang dibangunkan untuk memberi perlindungan udara kepada pasukan-pasukan dan aset-aset tentera darat semasa operasi dan peperangan. Itulah matlamat utamanya untuk menentukan tentera darat dapat melaksanakan misi tanpa dari gangguan udara musuh. Itu dia antara sedikit latar belakang mengenai grup artileri yang disebut oleh Datuk sendiri. Malam kami selalu pesawat MH17 ditembak jatuh dari ruang udara Ukraine oleh peluru berpandu daripada pelancar Buk. Tetapi tidak pasti siapa yang melakukan tembakan itu, Datuk. Mungkin kalau boleh diberikan sedikit informasi bagaimana, apakah kekuatan Buk ini dan ketepatan sebenar senjata ini, bagaimana ia berfungsi? Senjata BUK ini ataupun Buk pada mulanya dibangunkan pada tahun 1932 zaman era Perang Dingin. Masa itu dipanggil SAC Gainpool pada tahun 32 dan dia dibangunkan peringkat selepas itu kepada SA-11 yang dipanggil Gadfly dan juga yang terbaru SA-17 Greatly ataupun untuk ekspor version Ural, dipanggil Ural atau Buk sampai M2 sekarang ini yang untuk ekspor version. Dan yang terbaru saya dapat tahu Buk M3 akan dikeluarkan. Dan pada tahun 2015 saya dipahamkan bahawa tentera Rusia akan menggunakan Buk M version M3 ini sebagai satu standard sistem pertahanan udara dia. Jadi sistem ini menggunakan sistem yang dipanggil guidance system dia ataupun sistem panduan dia dipanggil radar semi-active radar homing. Semi-active radar homing bermakna sasaran akan dikesan dan di-lock oleh radar dan selepas itu akan diikuti sasaran itu sehingga dia mengenai sasaran. Jadi sistem ini amatlah tepat kalau dilihat dari segi perangkaan dia, statistik dia, SKP dia ataupun single shot capability dia ataupun keberangkalian kena dia adalah di antara 90 hingga 90%. Mana satu misal itu kalau ditembak kemungkinan akan mengenai sasaran ialah 90 ke 90%. Very high, sangat tinggi. Peratusannya amat tinggi untuk mengenai sasaran dengan begitu tepat. Ketepatan yang sangat tinggi. So, tidak mustahil lah apabila MH bergerak pada ketinggian 33,000 kaki itu, tembakannya tepat mengenai. Bermakna walaupun ia satu senjata yang dibangunkan pada zaman-zaman Soviet Union itu sendiri, dia masih lagi relevan dan masih lagi boleh diguna pakai. Ya, senjata ini dah dimajukan daripada tahun ke tahun, telah dibuatkan modification, telah dibuatkan upgrading, permohonan dan sehingga seperti yang kita tadi yang versi atau model yang terbaru ialah M3, Buk M3. Itu yang termoden. Jadi banyak pengalaman-pengalaman dia ada perang dingin, pengalaman selepas masa Iraq dan sebagainya telah digunakan, diperbarui untuk mengemaskinikan dan meningkatkan keupayaan sistem Buk ini. Jadi apa yang ada pada hari ini mungkin yang terkini lah. Seperti mana yang kita tahu MH17 yang telah ditembak jatuh oleh sistem ini, mungkin sistem yang lebih
kata mungkin M1 ataupun mungkin M2 saja yang pertengahannya mungkin pada tahun 2000 dan sebagainya. Datuk Hussein tak pernah melihat sendiri bentuk peluru berkenaan, buk berkenaan? Saya tak pernah dapat melihat ni. Saya tak berpeluang untuk pergi ke Rusia untuk melihatnya sendiri. Tapi dalam pameran-pameran saya selalu dan dalam saya banyak membaca tentang literature mengenai dengan sistem ini. Dan saya bagaimana dari segi kelajuan, berapa kelajuan dia boleh pergi dan jarak berapa jauh dia boleh pergi? Secara ringkasnya saya boleh cakap bahawa reaction time ataupun masa bertindak sistem ini ialah 22 saat. Makna dia 22 saat untuk ketinggian 33,000 kaki. 30. Jadi MH17 hanya mengenai masa 12 saat untuk ditembak oleh buk. Itu dah kelajuan dia. Berbanding dengan kelajuan pesawat udara komersial hanya Mach 084. Ya tak sampai pun 1000 meter sesaat. Jadi inilah yang dikatakan, dan kita mesti faham bahawa sistem persenjataan ini, buk ini direka untuk menembak pesawat pejuang. Pesawat pejuang yang laju dan boleh manuver. Boleh melakukan evasive manuver dan sebagainya. Dibandingkan dengan pesawat komersial, pesawat pengangkutan yang besar dan tak boleh buat manuver seperti mana pesawat pejuang. Jadi mudah sangatlah bagi sistem buk untuk menangkis sistem pesawat penerbangan kita ni. Memang dibangunkan oleh Rusia sendiri. Dan ini seperti dakwaan daripada, kalau dapat lihat daripada informasi daripada sumber internet mengatakan peluru ini buatan Rusia ini yang telah menembak MH17 ini membawa makna kemungkinankah puak pemisah yang melaksanakan kerja-kerja ini adalah dari puak pemberontak pro kepada Rusia? Okey, ada 3 pihak yang terlibat lah, yang boleh kita katakan terlibat. Kita tidak tahu sama ada yang pertamanya pihak Ukraine sendiri, yang kedua pihak pemisah yang menyokong Rusia, dan yang ketiganya sama ada Rusia sendiri yang melakukan tembakan ini. Daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai, iaitu daripada internet, pada 29 di bulan Jun yang lepas, telah berlaku satu pertempuran di kawasan yang di mana pesawat ini ditembak jatuh. Dan pihak penceroboh atau pemisah ini telah menawan sebuah kamp Ukraine, tentera Ukraine, dan berjaya menawan beberapa senjata sistem ini di UK. Membawa keluar pencuri. Dan daripada sumber internet juga, seminggu sebelum itu kita dapat tengok gambar-gambar sistem senjata ini atau gerakkan di kawasan puak pemisah ini. Dan Datuk, kalau saya katakan bahawasanya puak pemisah ini merupakan satu organisasi yang begitu terancang kerana mereka mampu untuk menggunakan peralatan senjata yang begitu canggih, saya fikir, kerana boleh menembak dengan tepat sasaran pada jarak 33,000 kaki itu. Adakah mereka ada satu organisasi yang begitu bersistematik dan terancang? Kemungkinan juga, dan pada pandangan saya sistem ini bukanlah begitu sukar untuk dikendalikan. Hanya memerlukan sedikit latihan dan pengalaman pengetahuan teknikal sedikit. Memadai dalam masa 2 minggu ke 3 minggu latihan yang berterusan, saya percaya anggota-anggota mereka boleh menguasai untuk mengendali dan menangkis menggunakan sistem ini. Kerana dia sistem ni macam fully automatic lah. Fully automatic. Dan kalau kita lihat apa yang berlaku ini, boleh dikatakan perbalahan ataupun persengketaan politik di antara Ukraine dan juga Rusia. Dan Malaysia, MAS sekali lagi Malaysia menjadi bangsa dalam pergolakan politik di antara kedua-dua buah negara ini. Mungkin Datuk itu antara masalah kita menjadi mangsa keadaan pada ketika ini. Dan itu yang persoalan yang tak sukar untuk dijawab. Mengapa pesawat MH17 yang menjadi mangsa? Mengapa tidak pesawat-pesawat lain yang juga pernah melalui pada kawasan yang sama? Betul, mengikut hasil bacaan saya, ada mengatakan bahawa laluan itu merupakan selang 10 minit ataupun 15 minit. Memang laluan, memang banyak kapal terbang akan melalui kawasan itu. Itu bukan kawasan yang berbahaya sebenarnya. Walaupun pada hakikatnya pada pukul 8 pagi hari kejadian Rusia, ada laporan mengatakan Rusia memberitahu
kawasan itu berlaku sedikit pertempuran berbalas tembakan. Tapi dia berada pada tahap 33,000 kaki adalah satu ketinggian yang selamat, Datuk? Ya, ketinggian yang agak selamat. Walaupun pihak Ukraine telah mengisytiharkan no-fly zone atau kawasan larangan terbang setinggi 32,000 kaki, yang mana pesawat MH17 telah pun mematuhi peraturan ini dan terbang 1,000 kaki lebih tinggi pada itu. Jadi saya lihat pihak pemisah ini, kalaulah pihak pemisah ini yang benarnya menembak jatuh pesawat MH17, mereka ingin menunjukkan kepada Ukraine bahawa they mean business. Mereka serius. So jangan cuba perolok-olokkan keupayaan mereka. Dan sebelum ini pun mereka pernah menembak jatuh beberapa pesawat bantuan udara Sukhoi 25 daripada Ukraine dan juga pesawat-pesawat pengangkutan tentera daripada Ukraine. Apa sebenarnya yang cuba dituntut oleh puak pemisah ini sebenarnya, Datuk? Sebenarnya mereka ini bermatlamat untuk menubuhkan sebuah republik yang berkiblat kepada Rusia. Mereka tidak mahu mengikuti Ukraine yang mana akan memiliki dan berkiblat kepada NATO. Jadi itu perbezaan di segi politik dan mungkin juga budaya mereka. Dan sememangnya Ukraine satu ketika dahulu merupakan pecahan daripada negara Rusia itu sendiri dan tidak mustahil ada di antara mereka yang masih lagi berfahamankan ataupun masih lagi bersemangat nasionalisme mereka kepada negara Rusia. Baik, Datuk, kita akan sekali lagi bersama dengan Datuk sebentar saja lagi untuk pusingan yang kedua. Tapi sebelum itu kita teruskan dengan laporan berita terlebih dahulu. Berikut adalah pecahan warga negara penumpang MH17 yang dikeluarkan Malaysia Airlines. Baik, bertemu kembali. Sementara itu, Ukraine akan menyediakan kemudahan tempat tinggal dan keperluan asas bagi ahli keluarga mangsa nahas pesawat Malaysia Airlines MH17 di negara itu. Kata Duta Ukraine ke Malaysia, Aikovi Humei berkata pihaknya akan menyediakan keperluan tersebut bagi ahli keluarga semua negara yang terlibat. Kita dengarkan apa yang boleh dikongsikan di sini. Actually, those who will be coming, there are special places already in the process of preparation, and it is just, according to my knowledge, in the city of Kharkiv. It's a big city, but which is practically far from this place, and it is safe to be there. Tambahnya lagi, Perdana Menteri Ukraine Arseniy Yatsenyuk memberi jaminan siasatan punca nahas MH17 akan dilaksanakan secara adil dan menyeluruh untuk dibawa ke muka pengadilan. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Satu Malaysia di Angkasa Puri. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyifatkan nahas pesawat MH17 merupakan satu jenayah besar. Beliau sekeras-kerasnya
mengutuk tindakan membedil pesawat komersial tersebut. Justru itu Badan Bebas yang diwujudkan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bagi menyiasat insiden tersebut perlu dianggotai pihak yang benar-benar bebas dan tidak mempunyai kepentingan terhadap konflik yang berlaku di Rusia dan Ukraine. Beliau turut menggesa agar tindakan paling tegas diambil terhadap pihak yang bersalah. Saya fikir kalau badan yang nak dibentuk ini mesti badan yang betul-betul independen, yang ada kuasa, yang diberikan segala kebebasan untuk masuk ke kawasan dan membuat penyiasatan dan sebagainya, menggunakan apa saja bahan bukti untuk nak establish siapa the real culprit. Sehubungan itu, Tan Sri Muhyiddin mengajak dunia khususnya rakyat Malaysia untuk bersatu menentang kezaliman. Perang kat bawah, kita kena tembak ke atas. Jadi ini yang jadi masalah. Apapun kita kena, orang Malaysian mesti bersatu, berdiri teguh dengan pendirian yang Kerajaan ambil, dan kita harap badan antarabangsa akan bertindak tegas. Pasal ini mungkin saya tak tahu adalah presiden, tetapi dalam zaman moden seperti ini manusia masih melakukan banyak kezaliman. Jadi kita tak nak Malaysia, walaupun kita negara bebas, negara yang berkecuali, negara yang agak aman, tapi kita menjadi mangsa kepada krisis begini. Beliau bercakap dalam sidang media di Shah Alam, Selangor. Para penyelidik dan aktivis yang terkorban dalam nahas MH17 itu disifatkan sebagai satu kehilangan besar dalam bidang berkaitan HIV/AIDS. Penyelidik terkenal, aktivis dan sekurang-kurangnya dua yang lain yang sedang menuju untuk ke persidangan AIDS di Australia merupakan antara penumpang yang berada dalam pesawat malang itu. Kehilangan mereka disifatkan satu kehilangan dalam komuniti saintifik. Mengarah urusan untuk hal ehwal dan polisi untuk krisis kesihatan lelaki Gay Anthony Hayes menjelaskan usaha giat dilakukan untuk penyelidikan menghapuskan HIV dan AIDS. Antara penumpang dalam pesawat berkenaan termasuk bekas Presiden AIDS antarabangsa Job Lange, seorang penyelidik terkenal dari Belanda dan juga jurucakap Organisasi Kesihatan Dunia Glenn Thomas yang berpengkalan di Geneva. Beberapa orang lain yang turut berangkat untuk menghadiri persidangan itu bagaimanapun belum dalam dikenal pasti. Persidangan AIDS ke-20 akan bermula esok di Victoria. Bekas Presiden Amerika Syarikat Bill Clinton akan berucap pada persidangan AIDS berkenaan. Persidangan bakal menghimpunkan ribuan saintis dan aktivis untuk membincangkan mengenai perkembangan terkini penyelidikan untuk HIV dan AIDS. Insiden yang berlaku itu tidak menjejaskan operasi dan perjalanan pesawat penerbangan Malaysia MAS di mana penumpang meneruskan perjalanan seperti biasa di KLIA. Para penumpang masih dilihat mendaftar masuk di kaunter-kaunter berkaitan. Dua insiden besar yang berlaku terhadap pesawat MAS adalah masa 4 bulan tidak menjejaskan kepercayaan penumpang terhadap pesawat berkenaan. Mereka menjelaskan ia adalah sesuatu yang boleh berlaku kepada mana-mana pesawat. Tidak kurang juga ada antara mereka berpendapat ia satu pembunuhan kejam. Salah seorang juruterbang MAS Adham Khalid berkata pesawat malang tersebut telah terbang di laluan yang sepatutnya yang telah diluluskan badan berkaitan. All the flights is being done by the flight plan and it's being approved by all the authorized bodies. So it's actually well legal within our flight plans planning wise. So there's nothing illegal about it. Salah seorang penumpang yang ke Brisbane, Australia, Cabby Square menjelaskan ia satu pembunuhan kejam. How many women and children are going to keep being killed? And they're being killed in Ukraine, they're being killed in Palestine. You know, so it's just murder. Kerajaan Negeri Sembilan mengecam sekeras-kerasnya tindakan mana-mana pihak yang menembak jatuh pesawat penerbangan MH17 yang terhempas di Ukraine itu. Menurut Menteri Besarnya Datuk Seri Muhammad Hassan, tidak sepatutnya pesawat yang membawa ratusan nyawa orang awam dijadikan mangsa kepada pergolakan yang sedang berlaku antara dua buah negara yang sedang berkonflik. Jika benar ia ditembak oleh pihak-pihak yang tertentu, kita mengecam di atas asas kemanusiaan bahawa tidak sepatutnya pesawat
awam yang terbang tinggi 10 km di atas ruang udara, mana-mana pihak pun yang berkonflik di bawahnya, dia tidak sepatutnya menjadi sebagai mangsa kepada konflik yang berlaku di negara tersebut. Kerajaan Negeri Sembilan mengecam atas apa jua sebab kapal terbang ini terhempas dan jika ia ditembak oleh pihak-pihak tertentu dan sememangnya ia tidak boleh dimaafkan. Baiklah saudara, kita sambung kembali perbincangan bersama jemputan iaitu bekas Panglima Grup Artileri Pertahanan Udara Datuk Hussein Tahak. Baik Datuk, bagaimana kita nak memastikan ia benar-benar daripada peluru berpandu jenis Buk seperti yang kita bincangkan tadi, dan apa bezanya Buk dengan peluru berpandu yang ditembak dari bahu yang dikenali sebagai Man-PAD atau Man Portable Air Defence System? Apa perbezaannya? Jelas sekali bahawa dalam ketinggian 30,000 kaki ini sistem yang lain seperti yang disebut tadi itu Man Portable Air Defence System ini tak dapat menjangkaui lah ketinggian tersebut, altitude tersebut. Jadi hanya sistem senjata dalam kategori Buk saja yang boleh mampu sampai ke ketinggian tersebut. Jadi untuk memastikan lagi hanya pihak-pihak tertentu seperti negara-negara Amerika yang mempunyai early warning satellite dan juga listening satellite. Yang saya percaya pihak Amerika telah pun mengatur gerakkan satellite-nya ke bahagian Ukraine untuk meneliti aktiviti-aktiviti ini. Dan mereka ini boleh membantu pasukan penyiasat untuk mengenal pasti secara saintifik tentang benarkah Buk yang menembak jatuh pesawat MH17. Baik Datuk, sekiranya perkara ini, sebenarnya kejadian ini dilakukan oleh Rusia terlibat, apakah kita akan mendapat kejujuran berita ataupun mereka akan dibawa ke keadilan? Ini bergantung kepada, sebab Rusia sebuah negara yang besar. Ya, dia salah satu ahli kuasa veto dalam Security Council. Bergantung kepada kewibawaan dan juga keberanian bangsa-bangsa bersatu untuk mengheret sesiapa saja yang bertanggungjawab dan perlu bertanggungjawab ke atas kekejaman yang dilakukan kepada kemanusiaan. Jenayah kemanusiaan yang berlaku ini mengorbankan 295 nyawa saya fikir, dan kalau kita boleh kongsikan sedikit mungkin perjalanan bagaimana MH17 ini pada jam 12.15 tengah hari waktu Amsterdam, dia telah pun berlepas dari lapangan terbang di sana, dan pada pukul 10.15 malam waktu Malaysia, MBS mengesahkan ia telah menerima pemberitahuan daripada ATC Ukraine bahawa ia telah terputus hubungan dengan penerbangan MH17 pada 14.15 GMT di kedudukan 30 km dari Tamak, kira-kira 50 km dari sepadan Rusia Ukraine. Dan itu antara kronologi sedikit mengenai kehilangan MH17 ini, di mana pada ketinggian 33,000 kaki telah terputus hubungan dan dapat ketahui telah pun terhempas di Ukraine. Itu antara sedikit kronologi penerbangan MH17 ini. Dan Datuk, berkenaan radar, kita nak sebut berkenaan mengenai radar. Jika pesawat pejuang mempunyai radar untuk mengesan bahaya, adakah mana-mana pesawat komersial mempunyai radar untuk mengesan bahaya ini juga? Ya, ini pernah dibuat oleh beberapa negara ke atas pesawat-pesawat pengangkutan mereka. Umpamanya Israel beberapa kali telah mengalami insiden tembakan daripada sistem misal Man Portable apabila penerbangnya nak melepas di sebuah di Kenya ditembak, dan terlepas itu, dan juga Airbus A300 DHL, kepunyaan DHL telah ditembak di Iraq. Jadi Israel mengambil keputusan untuk meletakkan countermeasure, terutamanya dari segi IR countermeasure untuk mengatasi misal-misal jarak dekat daripada jenis heat-seeking missile. Jadi apa yang diletakkan pada pesawat pengangkutan mereka ialah radar untuk mengesan kedatangan misal ini, dan juga chair ataupun flare yang akan ditembak apabila
misal menuju kepada pada pesawat ini. Jadi pesawat itu terlepas daripada dikenai oleh ditangkis oleh misal berkenaan. Baik Datuk, tadi sebelum kita berku udara kita sempat membicarakan mengenai, tadi saya dah sebut mengenai sekiranya Rusia terlibat dalam perkara ini. Tapi sebelum kita berbincang secara lebih khusus kat sini, kita di luar tadi ada mengatakan kita harus juga melihat kepada sejarah-sejarah terlebih dahulu untuk kita menilai tentang apa yang terjadi. Datuk perkatakan Ukraine juga pernah menembak beberapa pesawat. Bagaimana? Ya, dari segi sejarah yang ikut saya pada tahun 2001 semasa exercise latihan tentera, pihak tentera Ukraine telah tersilap tembak pesawat daripada daripada Israel daripada berlepas dari Tel Aviv, dan kesemua 66 penumpang dan juga 12 kru dia telah terbunuh. Jadi ini merupakan satu daripada kata-kata sejarah yang kemungkinan boleh dikaitkan dengan peristiwa MH17 ini jugalah. Dan terlalu banyak kontroversi ataupun banyak sangat spekulasi daripada luar yang kita terima bahawasanya mengenai MH17 ini, dan kepada anda di luar sana tu diharap anda dapat menilai dan juga dapat menapis tentang apa sahaja laporan yang boleh diguna pakai, dan jangan sewenang-wenangnya untuk menyiarkan gambar-gambar yang tidak sepatutnya, kerana ia secara tidak langsung sebenarnya Datuk menambahkan lagi kesedihan terhadap ahli keluarga ataupun rakan-rakan yang terlibat dalam insiden MH17 ini. Baik Datuk, kita terus kepada persoalan kita, dan tidak seperti MH370 yang masih hilang dan dipercayai terhempas di Lautan Hindi. MH17 kita ketahui tentang pengakhirannya Datuk, ditembak jatuh dan terhempas di daratan, dan apa dan bagaimana usaha untuk kita melakukan penyiasatan, dan berapa lama harus penyiasatan ini berlaku? Saya nampak yang pertama sekali pihak Ukraine dan juga pihak Rusia mestilah bertanggungjawab untuk menentukan accessibility kepada pasukan-pasukan yang ditugaskan untuk pertama sekali menyelamatkan kawasan kemalangan ini, supaya semua bahan bukti yang ada itu tidak disalahgunakan ataupun dihilangkan. Jadi akan boleh menimbulkan keputusan kesihatan yang berbeza. Jadi itu yang penting yang pertama, accessibility dan juga keselamatan kawasan itu, dan yang keduanya keselamatan kepada semua pasukan-pasukan penyiasat yang ditugaskan. Dan yang ketiganya, siasatan ini mestilah disiapkan dalam masa yang paling singkat lah. Bagi saya time scale ataupun time frame yang paling ideal adalah tidak lebih daripada 1 bulan daripada sekarang lah. Itu antara jangka masa yang boleh, jangka masa yang kita boleh terima lah. Baik Datuk, untuk mengetahui apa yang sebenarnya berlaku dalam kapal terbang itu dalam tempoh sejam ataupun 2 jam, ada satu instrumen yang dipanggil sebagai kotak hitam, dan dikabarkan didakwa pihak 2 kotak hitam telah ditemui, dan salah satunya telah pun dibawa ke Moskow. Siapa yang sebenarnya berhak ke atas kotak hitam itu? Saya berpendapat bahawa sepatutnya kotak hitam ini siapa yang jumpanya dan diserahkan kepada pihak yang dipertanggungjawabkan untuk membuat siasatan. Itulah yang sepatutnya. Jadi kalau dibawa kepada tempat yang lain, umpamanya dibawa ke Moskow, kemungkinan akan berlaku satu perkara yang mungkin akan mengubahkan data, manipulasikan kepada data-data yang terdapat dalam kotak hitam tersebut lah. Walaupun tak berlaku, jadi ada orang kata prasangka lah. Ada prasangka, prejudis akan berlaku lah. Itu dia antara jawapan-jawapan atau persoalan yang cuba kita bangkitkan dalam perbincangan ini bersama dengan tetamu kita mengenai MH17 yang telah pun membawa sebanyak 195 penumpang dan 295 penumpang, dan kesemuanya terkorban dalam penerbangan berkenaan. Namun apapun yang terjadi kepada penerbangan Malaysia MAS, sekali lagi kurang daripada 5 bulan telah pun berlaku 2 kejadian penerbangan yang begitu menyayat hati, dan Malaysia sekali lagi menjadi tumpuan dunia kerana dengan apa yang telah berlaku ini. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit apa yang ingin disampaikan kepada para penonton di luar mengenai MH17 ini?
Silakan Datuk. Ya, yang pertama saya lihat dari segi pelajaran yang boleh kita ambil daripada insiden ini, iaitu pertama sekali dari segi keselamatan kepada penumpang adalah utamalah. Walaupun kerajaan Ukraine telah mengikhtiarkan kuasa larangan terbang setinggi 32,000 kaki dan dia benarkan pesawat-pesawat awam, pesawat penerbangan untuk terbang di atas ketinggian melebihi 32,000 kaki di atas negaranya. Tetapi saya rasa kita perlu kaji lebih daripada itu. Melihat dari segi ancaman keadaan pergolakan di negara-negara yang mengalami pergolakan. Jadi kita perlulah melihat apakah ancamannya kepada pesawat kita, di manakah kepentingan politik mereka akan dapat menjadikan pesawat kita ni sebagai mangsa. Jadi kita perlu lihat ini. Walaupun diberi kita terbang bukan di kawasan yang dilarang, tetapi kita lihat ancamannya masih tinggi. Jadi ini yang perlu kita lihat. Kalau dulu hanya kita melihat bahawa pengganas-pengganas ini bersenjatakan man portable saja yang boleh tembak sehingga 5,000 kilometer ataupun 5,000 kaki, 5,000 meter. Tapi sekarang terbukti sebaliknya. Pengganas sudah boleh menembak sehingga kepada 30,000 kaki. Menggunakan sistem medium yang canggih. Jadi ini satu daripada perkara yang harus kita pertimbangkan. Mengambil kira keselamatan pada aset dan penumpang mestilah diberikan keutamaan. Dan selepas ini kita harus MAS harus memerhatikan dari segi keselamatan. Dan bagaimana untuk permintaan Perdana Menteri kita bahawasanya meminta agar kawasan yang bergolak itu diadakan sementara gencatan senjata untuk menyelesaikan masalah ini. Ini satu perkara yang satu cadangan yang baik daripada Yang Berhormat Perdana Menteri bahawa kedua-dua negara, kedua-dua pemimpin iaitu Ukraine dan Rusia mestilah bersama dengan pihak pemisah ini bersetuju untuk mengadakan gencatan senjata sekurang-kurangnya untuk tempoh 1 bulan yang kita kata tadilah. Supaya selesaikan semua penyiasatan ini dan semua keputusan dapat dibuat, dapat menentukan siapa yang dipertanggungjawabkan. Dan mereka yang bertanggungjawab harus dibawa ke muka pengadilan di atas jenayah kemanusiaan yang telah dilakukan dengan mengakibatkan kematian ratusan nyawa yang tidak berdosa. Dan kepada Datuk, terima kasih Datuk Hussein Tahak kerana bersama kami dalam platform membincangkan mengenai tragedi MH17 ini. Dan saudara Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak memutuskan bermula malam tadi hingga Isnin ini bendera negara dikibarkan separuh tiang. Ia turut diikuti negara lain apabila bendera dikibar separuh tiang pada pertunjukan udara antarabangsa FIA 2014 di United Kingdom. Visual berkenaan menutup tirai platform petang ini. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.